Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum fi liqa'ina Waalaikumsalam warahmatullahi marhaban bikum Ustaz. marhaban bikum fi liqa'ina al-jadid al-mutajaddid fi kulli yaumil ahad insyaallah. Al-yawm kita kita sambung pelajaran kita yang fil usbu'il madi takallamna 'anil fi'li wal fa'il. Jadi tersambung ini insya-Allah. Perbicaraan kita berkenaan dengan kata kerja dan pelaku. Ini kata kerja dan pelaku ini sebenarnya dia satu pelajaran yang amat penting untuk kita memahami bahasa Al-Quran ni. Sebab kalau kita tak tahu dia punya siapa pelaku dia, maka kita tak dapat nak faham. Jadi setiap perbuatan itu, setiap kata kerja itu mesti ada pelaku. Itu kaedah dia. Kaedah tetap dalam bahasa Arab ni, likulli fi'lin fa'il. Likulli fi'lin, bagi setiap pelaku perbuatan mesti ada pelaku dia. Mesti begitu. Tetapi dalam bahasa Melayu bezanya adalah bahasa Melayu kita dia pelaku tu dipisahkan. Saya makan, jadi saya lah pelaku tu. Muhammad makan, Muhammad adalah pelaku tu. Jadi dalam bahasa Arab ni kita ada 3 jenis pelaku lah, kaji balik. 3 jenis pelaku. Yang pertama, pelaku dalam bentuk zahir. Dalam bentuk zahir, iaitu pelaku yang dalam bentuk nama orang ke nama, misalnya jaa, macam datang kan, jaa nasrullah. Jadi jaa tu perbuatan datang. Siapa yang datang tu? Nasru, bantuan. Datang bantuan. Jadi bantuan tu jadi fa'il. Ada juga fa'il di dalam bentuk domir yang ada hujung tu. Untuk yang domir yang ada hujung tu, kita dah senaraikan dah di dalam nota kita tu, dalam nota apa ni, acuan kata dasar ni kan, dalam acuan ni. Ini adalah domir-domir yang warna hijau ini adalah domir-domir yang boleh dikatakan sebagai pelaku. Ta, ti, tu, tom. Ini adalah domir-domir yang boleh menjadi pelaku. Okey, baik. Untuk yang jenis yang ketiga adalah pelaku yang dalam bentuk nama dia mustatir. Yang dalam bentuk mustatir, yang mana yang mustatir ini dia tidak ada tanda-tanda yang hijau ni, maka dikira mustatir. Jadi kita kena buat latihan banyak ni supaya kita dapat faham pelaku dan cari pelaku di dalam setiap ayat-ayat Al-Quran tu, insya-Allah. Jadi kita mulakan hari ini, insya-Allah kita mulakan latihan kita dengan kita membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la. Kita cari kat sini macam-macam jenis pelaku kat situ. Insya-Allah. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Yang pertama sekali, kita punya peranan kita sekarang ialah kita nak menentukan mana perbuatannya, mana fi'ilnya. Kita mulakan dengan sabbihis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada sebarang perbuatan kat situ. Tidak ada sebarang verb kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi verbnya dibuang. Iaitu kita anggaplah word dia ialah depan, sebelum Bismillahirrahmanirrahim tu. Sama ada aqra'u, ataupun kalau kita makan akulu, kalau kita membaca aqra'u, kalau kita bermusafir usafiru, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia punya perbuatan dia missing kat situ sebelum bismillah ni. Dia missing sebab bismillah ni digunakan untuk pelbagai tujuan. Jadi dia missingkan perbuatan tu. Dihilangkan, ya. Jadi masing-masing niat dalam hati dia, kenapa dia bismillah ni? Kenapa dia bismillah? Kalau dia nak tidur, Bismillahirrahmanirrahim, bermaksud saya tidur dengan nama Allah. Anamu Bismillahirrahmanirrahim. Maka anamu itulah nama dia perbuatan, fi'lun wa fa'il. Kat situ adanya. Saya tidur. Anamu Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita masuk kepada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihis ma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Baik.
Kita tumpukan kepada perbuatan dulu. Baik, perkataan sabbihis. Apa perbuatan Ustaz sabbihis? punya apa yang ringlang Ustaz? Ya? Ustaz Dekat. punya apa kira-kira hilang Ustaz, tak apa-apa stable. Oh, tak dengar, tak ni, hilang dia punya ni. Ada kala je, ada kala. Ada kala ya. Putus. Okey. Putus. Mungkin punya line tak kuat kot hari ni. Line problem sikit. Tak apa, insya-Allah. Okey. Sabbihisma rabbikal a'la. Okey, dalam perkataan 3 tu, sabbihisma rabbikal a'la. Cuba tentukan mana perbuatan kat situ. Mana perbuatan? Sabbih saja. Sabbih. Tanpa his tu, tanpa ta tu, tanpa masuk his tu, sabbih. Sabbih. Itu cerita dia. Isma rabbika al-a'la tu itu noun biasa, ismun biasa. Isim biasa. Isma, nama, Rabbi, Tuhan, ka, engkau, a'la, maha tinggi. Jadi perkataan sabbih tu, itulah perbuatannya. Baik, yang kedua, apa jenis perbuatan itu? Fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Itu menjadi persoalan kita. Fi'il madhi ke fi'il mudhari' itu? Jom kita fokus kepada sabbih. Madhi. Fi'il amar. Ada yang kata fi'il amar, ada kata fi'il madhi. Jom kita tengok. Jom sama. Sabbihis. Kita perlahan insya-Allah. Ada yang baru ikut, baru join malam ni, jadi kita bagi peluang semua dapat memahami insya-Allah ya. Kita walaupun ulang dia sama 3-4 kali pun tak apa. Tak masalah insya-Allah. Ulang kaji untuk orang yang dah belajar. Benda baru bagi orang nak baru nak belajar. Itu dia. Okey. Kita tengok perkataan sabbihis ni. Sabbihis ni dia jatuh wazan. Kata dasarnya dulu. Kata dasarnya adalah Sabaha. sin, ba dan Baha. kita kata dasar tu kita kena sebut sin baha. Kenapa ya? Kalau kita sebut sabaha, ia dah jadi verb dah. Ia dah jadi verb dah. Ia dah jadi satu perkataan dah. Sebab tu kita kena sin, ba, ha. Kena asingkan. Bila kita dah gabung sebut sabaha, dia jadi dah ada makna dah. Dia belum ada makna lagi. Dia masih lagi raw material. Benda bahan apa? Bahan mentah lagi. Kalau gandum tu, nak buat roti tu dia masih lagi gandum. Ada gandum-gandum. Dia belum diuli lagi menjadi benda. Jadi sin baha. Okey, sin baha ni kalau dia nak jatuhnya, dia tak jatuh pada wazan nombor 1. Ya. Dia akan jatuh wazan tengah ni ada sabdu ya. Tengok tengah sabdu tu, maknanya dia jatuh pada wazan nombor 3. Nombor 3. Ni. Perhatikan nombor 3 ya. Nombor 3. Nombor 3. Tapi kalau dia nak kata fi'il madhi, kalau kita nak kata dia fi'il madhi, tak mungkin fi'il madhi sebab fi'il madhi dia punya structure dia sabbaha. Dia kata gitu. Sabbaha. Ikut fa'ala. Sabbaha. Sabbaha. Kalau fi'il mudhari' dia mesti jadi yusabbihu. Ikut pattern. Yusabbihu. Dia akan jadi gitu. Yusabbihu. Jadi maknanya fi'il madhi bukanlah betul dah wazan nombor 3, tapi fi'il madhi bukan, fi'il mudhari' lagilah bukan sebab tak ada tanda mudhari'. Kemungkinan besar adalah Fi'il amr. Ini. Tapi yang ini sabbihis, yang ini fa'il. Oh, tak matching tu. Kalau dia nak matching, dia akan jadi sabbih, dimatikan ha ni kan. Jadi sabbih. Okey, baik, tak apalah, kita beritahu dia punya rahsia dia. Kenapa bagi bawah ni ya? Bagi bawah ni sebenarnya dia nak melangkah pada sin tu. Sebab sin ini, perkataan ismi ini memang dia alif ini tak disebut ya. Ini nama dia hamzah wasal. Jadi dia akan melangkah terus kepada sin ya. Jadi kalau kita matikan ikut pattern dia ni, sabbih. Macam mana kita nak sebut sin ni ya? Tak boleh. Jadi dia terus melangkah ya. Untuk melangkah kepada sin ni, dia memerlukan kita hidupkan yang mati itu kan. Jadi itulah timbul sabbihis tu. Asalnya adalah sabbih. Sabbih. Kalau tak, kita akan sebut ini sabbih isma rabbika. Jadi macam ada sangkut pada situ ya. Jadi dia tujuan dia ialah untuk langkah terus. Jadi sabbih, sebutan tu kelancaran, kefasihan. Sebab
bahasa Al-Quran ini dia mementingkan kelancaran dan kefasihan menyebut perkataan itu. Itu dia. Jadi sabbih. Jadi tahulah kita bahawa dia adalah fi'lul amri. Fi'lul amri. Jadi ketiga ni. Jadi apabila fi'lul amri, apabila fi'l amar wazan nombor 3 ni, wazan nombor 3 ni iaitu fa'il, maka dia punya fi'l amar ni, pelaku dia kalau tidak ada apa-apa di belakang dia tu, kosong, tak ada apa-apa, kosong macam ni, plain macam ni, maka dia punya pelaku dia hendaklah dikembalikan kepada awak. Anta. Secara mustatir. Sebab dia tidak ada sebarang tanda kan. Kalau ada ta ke apa ni tak ada apa-apa ni, maknanya mesti kita kembalikan kepada awak. Ini perbuatan ini perlu kita kembalikan kepada awak secara mustatir. Jadi pendapat pelaku Dia al-fa'ilu dhamirun mustatir, takdiruhu maknanya kita anggaplah dia adalah anta. Maknanya pelaku dia secara mustatir kat sini. Sebab isma tak boleh jadi fa'il, sebab dia bagi di atas kan, dia mesti bagi depan. Jadi untuk menjadi pelaku mesti bagi depan. Kalau tak ada, yang hijau ni pun tak ada, yang hijau ni tak ada, maknanya mustatir lah. Oleh kerana dia fi'il amar plain, maka dia punya pelaku dia hendaklah kita kembalikan kepada awak. Sebab itu dia terjemahkan sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah akan dikau. Dia kerja gitu kan? Bertasbihlah akan dikau. Akan dikau tu mari mana? Kau tu mari mana? Kau tu duduk di dalam built-in di dalam perkataan sabbih itu. Sebab dia fi'il amar, maka dia punya fa'il dia mesti dhamir mustatir di lantai. Sabbihisma rabbikal a'la, maka bertasbihlah dikau, sucikanlah dikau akan nama Tuhan engkau yang maha tinggi itu. Sucikanlah nama Tuhan. Itu dia. Bersihkanlah nama Tuhan tu. Agungkanlah nama Tuhan tu. Okey. Sabbihisma rabbikal a'la. Ayat arahan ni kepada kita lah. Apabila kita baca Quran, kata sabbihisma rabbikal a'la, arahan kepada kita lah. Dan dia memang kalau Al-Quran ni dia asal turun pada Nabi Muhammad. Jadi sabbihisma rabbika. Sabbih bismi rabbika. Sabbih ya Muhammad. Itulah. Ya Muhammad tu tambahan saja. Ya. Jadi sabbihisma rabbikal a'la. Selesai tu insya-Allah sabbih itu dia. Izan kalau i'rab dia ada fi'lul amri, wal fa'ilu dhamirun mustatir, takdiruhu anta. Nampak tu ya? Kalau kita silap, kita kata dia tu fi'il madhi, dia lain. Fi'il madhi bukan bentuk macam ni. Fi'il madhi dia akan jadi sabbaha kan? Yes. Sabbaha. Dalam ayat lain, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada kan sabbaha lillah, ada sabbihis. Tapi ini sabbihis. Yang sabbaha tu ayat lain. Sabbihisma rabbikal a'lal allazi khalaqa fasawwa. Okey, allazi khalaqa fasawwa tu ada dua perbuatan kat situ. Cuba mana satu perbuatannya? Khalaqa. Lagi satu lagi. Sawwa. Ya, khalaqa dan sawwa. Agaknya itu fi'il apa agaknya ya? Tak apa, kita perlahan tengok. Khalaqa. Khalaqa confirm. Dia ni fi'il apa? Fi'il madhi. Madhi wazan nombor 1 iaitu khalaqa, iaitu fa'ala. Apa fi'il mudhari'nya? Yakhluqu. Gitu. Yakhluqu. Fa'ala yaf'ulu. Khalaqa yakhluqu. Sebelum kita dah jumpa lah perkataan khalaqa tu, banyak kali lah. Fi'il madhi ya, mencipta. Baik, sekarang ni peranan kita dah mencari pelakunya. Siapa pelaku khalaqa tu? Khalaqa tu pelakunya adalah khalaqa fi'il madhi. Kita kata fi'il madhi. Fi'il madhi. Bila kita turun ke bawah, dia adalah plain macam ni kan. Tak ada suara penambahan kan. Dia plain ni kan, tak ada penambahan kan. Kalau ada penambahan ta, maknanya pelakunya awak. Ti maknanya awak perempuan. Maknanya pelakunya adalah dhamirun mustatir.
Takdiruhu huwa. Takdiruhu Takdiruhu huwa. Wah. huwa. Huwa. Ini khalaqa. Mesti kita kembalikan fa'il dia. Dhamir kena sebut dhamir mustatir ya. Mustatir. Dhamir mustatir. Takdiruhu Takdiruhu huwa. Takdiru huwa. 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 Huwa tu kita kena sebut huwa dulu. Itu untuk kita tahu siapa huwa tu, itu lain cerita lah. Kita kena fikir mana siapa huwa tu kena pusing belakang lah. Balik. Rabbi lah kan. Rabbika. Rabbika lah. Huwa tu. Tetapi dekat sini kita tak boleh kata rabbika tu jadi fa'il, tak boleh. Kita mesti dhamir mustatir takdiru huwa. So kata siapa huwa tu? So kena balik kepada rujuk siapa tu huwa. Tengok kembali rujuk siapa huwa tu itu cara dia. Sebenarnya ilmu ini pelajar kita belajar di sekolah tu semua, tapi dia tak mantap. Saya tak tahu kenapa. Tapi kita tanya dia orang buat ujian, dia pun tak ada jawab. Tadi tanya dia khalaqa, fa'il mudhari', fa'il madhi. Tak tahu dah. Al-fa'il rabbi. Kan tak boleh. Tak boleh rabbi ni jadi fa'il. Tak boleh. Sebab dia dah belakang dah, dia kena dhamir mustatir takdiruhu huwa. Huwa tu bagus, siapa huwa tu bagus dipikir kemudian. Itu ceritanya. Jadi allazi khalaqa fa tu maka satu perbuatan lagi sawwa. Mungkin perkataan sawwa ni kita jangan lupa. Jangan dengar. Sawwa tu jom kita tengok dia punya kata dasar dia. Sawwa sin wa. Pertama sekali kata dasarnya apa? Kata dasarnya ialah sin, waw dan huruf illah ya. Ya. Sin, waw dan huruf illah hujung tu. So huruf illah tu boleh jadi waw ataupun ya 126. 126. Okey, 126. Kita tengok soalan sama. 126. 126. Sin, waw. Sin, waw, ya. Ini dia. Ya. Allah. Ini dia. Sin wawiyah. Sin wawiyah. Sawwa, menyamakan, mengimbangkan dan menyamakan. Ini bahasa Inggeris dipanggil balance lah kan. Sawwa ni macam balance lah, membalancekan, menyamakan maknanya balance lah, balance sama kan. Buat balancing. Balancing tu maknanya samakan lah. Hatta idza sawa bainas sadafaini qala fukhwan. Itu dalam surah Kahfi ada sawa ni. Ini jom kita bilang wazan, tengok bilang wazan. Kita membilang wazan ya bersama. Wazan yang ada dalam untuk ru' sawa ni. Okey, bilang wazan ya. Kita tengok insya-Allah bilang wazan. Wazan Macam bilang wazan tu. Ini sawa ni wazan nombor apa? Sawa. 3. 3 iaitu fa'ala. Sawwa. Sebab yang ada huruf ilah di ujung kan, dia tak boleh timbul dia punya bagi dia. Sawwa. 1. Wazan nombor 3. Sawa. Panjang pula tu. Itu wazan nombor apa tu? Tak apa, saya buka dia punya Wazan Wazan 4. Alhamdulillah betul. Wazan nombor 4. Okey, sekali lagi. Yang sawwa itu wazan nombor 3. Tengok tu nombor 3 tu. Fa'ala, sawwa. Okey. Sawwa. Okey. Sawa. Nombor 4. Fa'ala. So istawa. Nombor 5 iaitu ifta'ala kan? Istawa. Dari segi maknanya wazan nombor 5. Jadi kita untuk root sin, waw dan huruf ilah ni dia ada wazan nombor 3, 4 dan 5 sahaja. Yang lain tak ada lah. Itu saja wazan yang digunakan dengan makna sama sama ataupun menyamakan. Bersemayang ni dia biasa digunakan untuk raja bersemayang ni kan. Raja, dan Allah Subhanahu Wa Taala pun istawa 'alal 'arsy. Ini layak dengan dia lah, istawa. Jadi istawa tu tegak dan sama ya. Sawwa. Yang tegak sama. Sawa istawa. Jadi yang kita naknya ialah di mana?
Yang kita Sawwa. dengarnya Sawwa. sawwa. Menyamakan. Jadi Sawwa yusawi. sawwa fi'il mudhari' Yusawi. yusawi. Sawwa yusawi. Sawwa yusawi. Jadi allazi khalaqa fasawwa. Jadi sawwa ni inilah yang menyamakan ataupun balancekan. Membalancekan, Mengimbangkan ataupun balancekan. Allazi khalaqa. Baik. Sekarang ni tugasan kita ialah mencari siapa fa'il bagi khalaqa tu. Khalaqa fa'ilnya adalah dhamirun mustatir. Betul. Tajwid dia, Wafa'ilu. taqdiruha Dhamir takdiruhu. huwa. Anta. Bukan anta, bukan anta. Huwa. 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 Kan? Huwa kan bukan anta tu. Huwa. Ya, huwa. Khalaqa. Tidak ada sebarang penambahan, maka dhamir mustatir huwa. Jadi dia. Sebab itulah kita terjemahkan yang dia telah mencipta, lalu lepas itu dia sawwa. Masih dia dalam kalam ni ada dia. Mengimbangkan. Dia mencipta dan dia imbangkan. Dia imbangkan. Dia mencipta dan ia mengimbangkan. Sawwa. Mencipta dengan sempurna lah maksud sawwa tu. Sempurna lah. Maksud sawwa. Alladhi khalaqa. Dia telah mencipta dan menyempurnakan, mengimbangkan boleh sawwa tu kan. Dia cipta dengan sempurna lah. Perkataan sawwa ni saya masih lagi pelik. Perkataan sawwa ni digunakan oleh orang Arab moden sekarang ni, moden Arabic sekarang ni. Lebih kepada bahasa pasar lah, tapi digunakan oleh orang keseluruhannya. Sawwa ni digunakan macam, kalau nak buat makanan dia kata ana usawwi ta'am. Usawwi ta'am. Kalau dia kata awak buat apa tu? Maza tusawwi. Maksudnya apa awak nak buat? Maza tusawwi. Usawwi Sambil sama amalan saya. Diguna macam benda tu perkataan ni. Sawwa suwi ni dalam bahasa lahjah dia, dalam bahasa kampung dia orang diguna secara mata-mata. Orang tu tengah ambil motor. Kita kata, macam tu sawi. Apa tu? Anak usawi motor. Usawi motor dia kata. Tengah kerjakan motor ni. Bukan dalam bahasa Arab Fusahah. Bukan, tapi dalam Fusahah bahasa. tak pakai. Dia kata kalau Fusahah lah kan. Maza taf'al, maza ta'mal, maza tasna. Gitu kan. Kalau orang tu tengah masak, maza tasna, maza taf'al. Tapi dia, maza tusawi. Ana usawi ta'am. Maza tusawi. Usawi hada. Ana sawaitu ta'am laka. Saya dah buat makanan untuk awak. Sawaitu. Jadi gitu. Saya pun tahu kenapa perkataan ni jadi glamour sangat. Sawwa ni. Dengan makna buat. Tapi sebenarnya dalam bahasa Quran ni asal makna sawwa ni menyamakan, membelakan sawwa insya-Allah. Tak apalah untuk pengetahuan kita lah tu. Kalau orang jumpa kata tu sawi tu, kita jumpa ya. Ni kenapa pula ni? Balance kan ni. Dalam Quran kata. Tak, bukan, dia bukan balance tu. Dia nak kata awak buat apa? Saya tengah buat ni. Saya buat makanan. Sawaitu laka ta'am. Tafadhal. Hal sawaita ta'am? La. Kata dia. Itu dia. Perkataan ni amat glamour digunakan dalam bahasa pasar dia orang. Tak tahulah kenapa jadi gitu. Tapi terjemahan maksudnya balance. Wallahu a'lam. Wallazi qaddara fahada. Tak apa, kita ambil perkataan qaddara. Tapi qaddara ni qafdara ya. Kata rasanya qafdara. Kata rasanya adalah qafdara dan dia punya, kita boleh agak tu kata qaddara wazan nombor apa kan? Wazan nombor 3. Sama dengan sawwa ni. Sama dengan sawwa tadi. Qaddara. Alladhi qaddara. Qaddara. Sehingga qaddara dalam apa makna qaddara tu dalam kita punya kamus itu qaddara. Qaddara ialah man qaddara. Menetapkan takdir, menetapkan. Kita rujuk dari terjemahan, rujuk kepada tafsir Quran insya-Allah apa dia maksud qaddara. Qaddara apa? Allazi qaddara. Itu wazan nombor 2. Fa'il madhi. Siapa pelaku dia? Huwa juga. Dhamir mustatir. Taqdiruhu huwa juga.
Dan dia yang menetapkan lalu memberi hada. Petunjuk. Alladhi qaddara hada. Hada pun fa'il madhi juga. Fa'il dia adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Sebab itu dia terjemah. Dan dia yang telah menetapkan, dia juga yang telah memberi petunjuk. Menetapkan dan memberi petunjuk. Rujuk kepada terjemahan dan rujuk kepada tafsiran Al-Quran, insyaAllah. Baik. Walladhi akhrajal mar'a. Walladhi akhrajal mar'a. Mana agaknya perbuatan kat sini? Walladhi akhrajal mar'a. Akhraja. Kha, ra dan jim. Itu kata dasar kan? Kata dasar kha, ra, jim jatuh pada wazan nombor apa? Nombor dua. Nombor dua iaitu af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Akhraja yukhriju. Dua wazan nombor dua. Akhraja yukhriju. Wazan nombor dua. Ini wazan ni. Akhraja. Dia duduk dekat sini ya. Akhraja. Wazan nombor dua. Akhraja. Fi'il mudhari'nya adalah yukhriju. Fi'il mudhari' adalah akhrij. Allahumma akhrijni mukhraja sidqin. Akhrij. Tai akhrij. Akhraja. Ini fi'il madhi yang duduk kat sini. Fi'il madhi dah plain macam ni, tidak ada apa-apa. Ustaz tak dengar, Ustaz? Ya? Hilang. Hilang Suara Ustaz. Oh, ya ke? Kejap. Okey, kejap. Putus. Bergema. Internet tak kurang kuat ni. Okey, dah okey dah. Ya. Okey. Dapat ya. Dia ada masa. Oh, dia kadang-kadang tu dia putus sikit. Tak apa. Akhraja. Idan akhraja fi'lun madin wal fa'ilu dhamirun mustatir taqdiruhu huwa lah, sebab sebab dia plain macam tidak ada apa-apa kan. Akhraja ni kan tidak ada ta, tidak ada ti hujung, tidak ada waw, maka dia plain macam ni, automatik kita kembalikan dia punya pelaku dia kepada huwa. Melainkan kalau ada Allah dekat sini, ada Allah kat sini ya. Walladhi akhrajallahu al-mar'a, maka Allah itulah yang akan jadi fa'il. Jika tak ada kat situ, dia punya yang warna hijau ni pun tak ada juga ni, tombol-tombol yang warna hijau ni. Allah pun tak ada kat sini, Allahu tak ada kat sini, maka automatik kita kembalikan pelaku dia tu kepada huwa. Dia jadi Allah. Akhraja, dan dialah yang mengeluarkan dia. Sebab tu dia dan dia yang dia mengeluarkan. Sebab tu kata dia mengeluarkan mar'a. Mar'a tu ialah kawasan ternak binatang, mar'a. Kawasan mar'a ni bagi ya. Tak apa, rujuk pada terjemahan nanti insya-Allah. Kita hari ni kita nak belajar dia punya fa'il. Faja'alahu sa'an ahwa. Faja'alahu Jim ain lam. mana perbuatannya ataupun verbnya mana? Ja'ala fi'lun madhi ya. Fi'lun madhi kan? Ja'ala fi'lun madhi juga dia punya fa'il dia dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Itulah. Maka dia jadikan mar'a itu ghusa'an ahwa. Senang je. Yang perkataan lain ni kan, ini direct meaning je. Direct kita pergi je. Tak apalah, kita tak fikirlah yang ni ghusa'an ahwa ni. Kita tak payah fikirlah dia tu siapa pelaku dia, fi'il madhi. Tak dah. Ini direct. Kalau nak cari perkataan ghusa'an, cari perkataan ghain, tha dan huruf illah. Itu je. Ghain, tha, huruf illah. Ini hamzah ni penambahan. Ghain, tha, huruf illah. Tapi ini bukan perbuatan. Itu perkataan biasa saja ya. InsyaAllah. Apa maksud ghusa'an? Cuba tengok ghusa'an. Maksudnya apa ghusa'an? Dari kata ujung tu. Tapi muasal tu tidak ni. Cuba tengok ghusa'an. Ghain ya. Ghain, ghusa'an. Muka surat apa ya? Muka surat apa ya? Ghusa'an.
Ghain. Ghain. Tak apa, kita cari perkataan rusaan insya-Allah. Tapi ini bukan perbuatan ni. Ghain. Mana ghain ya? Ghain kita. 156. 156. Jom kita pergi sama 156. 156. Ghain sa. Ini ada rusa. Rusaan. Rusaan maknanya sampah sarap. Sampah sarap dia panggil rusaan. Sampah sarap. Apabila rumput-rumput tu dah kering, dah mati, dia akan jadi sampah sarap. Itu rusaan. Ahwa berwarna hitam. Asalnya dia warna hijau, tukar jadi hitam. Jadi tak apalah, itu boleh rujuk kepada tafsiran nanti insya-Allah ya. Kita tumpukan kepada perbuatan dulu insya-Allah. Allazi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an ahwa. Baik. Sanuqri'uka fala tansa. Ini yang penting ni. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Okey, sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka. Baik, kita pergi pada sanuqri'uka tu. Apa perbuatan ni? Fi'il madhi ke fi'il mudhari' dengan sanuqri'uka ni? Tengok ya, sanuqri'uka. Fi'il apa ni? Jom tengok macam mana tu. Sa ni untuk pengetahuan kita, sa ni makna akan ya. Akan, sa. Sa tu makna akan, sa. Sa dalam maksud sayaqulu sufaha. Sayaqulu sufaha minan nas. Sa di awal tu dia bermaksud akan. Ka tu makna engkau. Jadi perkataannya kita naknya ialah nuqri'u. Ini perkataan yang kita naknya, nuqri'u. Jadi perkataan nuqri'u itu agaknya fa'il apa agaknya? Tumpukan kepada nuqri'u saja. Sin kita buang, ka ni kita buang. Tumpukan kepada nuqri'u. Tengok perkataan tu. Fa'il apa tu agaknya? Mudhari. Fa'il mudhari'. Betul tu. Fa'ilun mudhari'. Naam, fa'ilun mudhari'. Fa'ilun mudhari'. Dekat mana letak dia ni? Nak letak kat mana agaknya fa'il mudhari' ni? Nak letak pada wazan nombor apa? Tengok pada fa'il mudhari'. Apabila kita dah tahu fa'il mudhari' itu, kita pergi kepada fa'il mudhari' ni Fa'il mudhari' ni, baik, fa'il mudhari' ni. Tapi dekat mana duduknya tu? Duduknya mana? Wazan 2. Duduk pada wazan nombor 2, tengok tu. Duduk pada wazan nombor 2. Nuqri'u. Tengok tu, sebiji kan? Nuqri'u. Cuma dia punya ya ni dia ubah kepada nun. Bagi merujuk pada apa nama ni kami kan. Jadi dia kata kat sini kalau tanda mudhari' itu berubah pada nun, tanda mudhari' itu berubah pada nun. Fa'il mudhari' itu berubah pada nun tu. Tanda mudhari' ni nun ni asalnya ya, jadi nuqri'u, maka dia punya pelaku dia terus merujuk kepada nahnu. Tapi mesti kita sebut ini dhamir mustatir. Mesti kita sebut dia punya fa'il dia dhamir mustatir. Mesti. Nun ini hanyalah tanda mudhari' kalau pelaku dia adalah nahnu. Kalau pelaku dia adalah dhamir mustatir nahnu, maka nun itu hanya tanda mudhari'. Fa'il dia mesti kita sebut dhamir mustatir. Sebab apa kena sebut dhamir mustatir? Sebab dia tak ada pelaku kat situ. Dia tidak ada pelaku secara zahir, tak ada. Wow, tak ada. Hanya ini je yang boleh jadi pelakunya. Wow, ramai kalau wow. Ramai wow, ini yang pentingnya. Kalau macam ni saja nuqri'u, maka pasti lagi kita perlu sebut al-fa'ilu dhamir mustatir taqdiru nahnu. Ramai orang tak faham kat sini. Dia kata nuqri'u ni fa'il mudhari', betul dah. Daripada wazan nombor 2, aqra'a yuqri'u, kemudian dia jadi nuqri'u, baik. Siapa pelaku dia? Pelaku dia nun tu. Nun tu boleh tak jadi pelaku. Nun itu ada tanda mudhari', maka dia punya pelaku dia mesti jadi mustatir. Disebut secara mustatir iaitu dhamir mustatir, takdirnya adalah nahnu. Dalam tu dah ada nahnu dah, nuqri'u. Baik. Kalau kita nak cari makna dia, kita pergi kepada qaf, ra dan hamzah. Kan? Qaf, ra dan hamzah. Dan sesama tengok qaf, ra dan hamzah. Qaf, ra dan hamzah. Qaf, ra dan hamzah. Qaf, ra. Mana qaf? 167. 167 ya jemaah. 167. 167.
167. Itu yang 7. Ya, qaf 167. Qaf ra. Bawah sekali. Oh, daro. Qaf ra hamzah atas sekali ya. Qaf ra ba. Qaf ra hamzah. Oh ni saya ni tu dia letak cetak ni. Tak apa. Tengok yang apa ni yang satu orang perempuan ada tu. Okey, yang qara'a yaqra'u. Ini wazan nombor apa ni? Qara'a. Ya qara'a yaqra'u ni fi'il mudhari'. Ini wazan nombor 1. Ini nombor 1. Yang tu yang bawah tu aqra'a kan? Aqra'a tu wazan nombor Yuqri'u 2. yuqri'u wazan nombor 2. Maksudnya menjadikan anda membaca. Aqra'a tu maknanya menjadikan anda baca, membolehkan anda membaca. Membolehkan anda membaca. Sanuqri'uka. Kami akan jadi, sebab kalau qara'a membaca, aqra'a jadikan dia boleh membaca. Gitu lebih kurang ya. Naqra'a. Ataupun dia juga bermakna aqra'a ni boleh tambah dalam bracket, dia boleh juga bermakna bacakan. Bacakan untuk engkau. Dia sama ada, kalau qara'a wazan nombor 1 maknanya dia baca sendiri, dia baca. Tapi kalau aqra'a dia bermakna kita bacakan untuk dia ataupun kita jadikan dia tu boleh membaca, ajar dia baca. Itu maknanya maksud wazan nombor 2 tu. Dan kalau macam kharaja wazan nombor 1, kharaja keluar, al akhraja kita keluarkan dia. Ambil dia keluarkan. Itu akhraja al mar'a. Itu ya. Sama tak dengan qara'a membaca, aqra'a bacakan untuk dia ataupun kita ajar dia baca. Sebab itu apabila Allahumma salli ala Muhammad, apabila timbul isu kata Nabi Muhammad ni ummi kan, pernah dengar tak perbahasan tu, perbahasan berkenaan dengan kata Nabi Muhammad ni tak boleh baca kan? Sebab di Gua Hira apabila para malaikat Jibril datang, Iqra, Nabi kata ma ana biqari, maknanya aku ini tak tahu baca. Nabi Muhammad tak tahu baca. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, itu ayat cerita je. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad ni pandai baca tak sebenarnya? Itu menjadi persoalan kan. Ada yang kata Nabi Muhammad selepas menerima wahyu tu dia boleh membaca. Ada yang kata memang dia tak boleh membaca. Itu dia. Memang tak boleh membaca. Wallahu a'lam bissawab. Kita pun mana yang lebih kuat tu kita baca sendiri tu. Saya pun tak tahu nak sokong yang mana satu. Maknanya ada satu golongan kata Nabi Muhammad ni tak boleh membaca, iaitu ummi. Mana ummi tak boleh membaca. Ada yang kata Nabi Muhammad tu boleh membaca selepas dapat wahyu. Sebab Allah Ta'ala kata sanuqri'uka fala tansa. Wallahu alam. Pak sanuqri'uka ni ada dua makna, sama ada kami bacakan untuk engkau ataupun kami jadikan engkau boleh membaca. Wallahu alam jadi kedua-dua makna tu boleh. Sanuqri'uka. Lepas ni rujuk kepada tafsir tu ayat ni, insya-Allah tafsir ke. Rujukkan kepada tafsir, insya-Allah panjang lebar di sini cerita. Sanuqri'uka fala tansa. Jadi kat sini yang pentingnya kita belajar bahasa ni, sanuqri'u, kami akan bacakan. Mana kami tu? Kami tu mana? Kami itu adalah dhamir mustatir taqdiruhu. Aku dengar Ustaz tadi hilang. Oh, hilang. Tak apa insya-Allah. Saya record ni tak apa, nanti boleh tengok sekali lagi insya-Allah. Insya-Allah. Sanuqri'uka fala tansa, kami akan bacakan untuk engkau fala tansa. Baik, dekat sini siapa fa'il dia nuqri'u ni? Nuqri'u. Fa'il. Ya? Ustaz share balik Ustaz. Share balik. Oh, screen share hilang. Subhanallah. Okey, tak. Boleh Boleh nampak insya-Allah? Okey. Okey. Insya-Allah. Minta maaf hari ni tak tahulah lain kurang sikit ini. Okey, baik. Sanuqri'uka fala tansa. Jadi sanuqri'u fi'lun mudhari' daripada aqra'a yuqri'u. Kami akan bacakan untuk kau ataupun kami akan ajar kau membaca.
Sanuqri'uka. Fi'lun mudhari', fa'il ialah dhamir mustatir, taqdiruhu nahnu. Sebab itulah kita terjemah, kami akan bacakan kepada engkau. Kami akan bacakan kepada engkau. Fala tansa, maka engkau tidak tansa. Baik, perkataan tansa tu mana tu? Tansa. Tengok perkataan tansa. Tansa ni fa'il apa ni? Fa'il Mudhari'. fa'ilun mudhari'. Ta itu ta mudhari'. Ta ni ta mudhari'. Tansa. Baik, tansa ini macam mana nak dapatkan dekat mana duduknya perkataan itu ya di dalam perkamusan kita ni. Duduknya pada kata dasar nun, sin dan huruf dan huruf ilah. Jom sama kita cari insya-Allah perlahan. Nun, sin dan huruf ilah. 91. 91 ya jemaah. 91. 91. 191. Naam. Khata. 191. Nun, sin, Hamzah. Ya. Ya, oh ya, nasi. Nasi ya. nun, sin, ya. Inilah duduknya perkataannya. Kita ada nun, sin, ya. Nasiya. Fa'il mudhari'nya yansa. Ada satu lagi perbuatan yang warna biru ni, iaitu ansa. Ini wazan nombor apa katnya ni? Ansa ni. 2. Wazan nombor 2. Sama dengan qara'a tadi tu. Kalau qara'a membaca, aqra'a bacakan. Aku keras, okey. Nasiya lupa. Ansa Melupakan. lupakan. Jadikan dia lupa. Jadi yang dekat sini tansa ini adalah fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' ujung dia ada huruf illah. Jadi kedudukan dekat mana? Ini tempatnya. Tempatnya kat sini. Yansa. Kenapa atas tu tansa, bawah tu yansa? Sama saja fi'il mudhari', tapi dia punya tanda mudhari' berbeza, iaitu atas tanda mudhari'nya ta, bawah ni tanda mudhari' ya. Yang original ya. Kenapa berubah ya kepada ta? Kenapa? Sebab dia pelaku dia tu dia nak ubah kepada awak. Kalau dia yansa, kalau awak tansa, kalau kami nansa. Jadi kat situ dia nak ubah kepada apa? Awak. Jadi tansa lah. Tansa lah sebab anta. Jadi dekat sini untuk kita mengetahui dia punya pelakunya, siapa pelaku dia tu, rujuk kepada kita punya ni, kita punya okey baik. Dia duduk dekat sini. Dia duduk dekat tansa kat sini. Nasiya fi'il madhi dia. Nasiya. Fi'il mudhari'nya adalah sa. Sebab hujung ada apa ni? Hujung ada huruf ilahnya yansa. Jadi kalau yansa fi'il mudhari' dia nak ubah kepada awak, dia kena tukar kepada ta. Jadi tansa ni. Tansa. Tanda mudhari' berubah jadi ta kalau nak ubah pelaku dia jadi awak. Pun begitu, kita kena sebut pelaku dia adalah dhamir mustatir taqdiruhu anta. Sebab ujung ni tidak ada warna hijau. Itu senang cerita. Ujung tu tak ada tanda-tanda hijau ni, tak ada, kan? Hanya yang berubah tanda mudhari' saja. Tansa. Sorry Ustaz, kenapa kita panggil anta bukan hiya? Sebab ta dua-dua pun depan dia ta kan? Okey, baik. Itu satu soalan yang bagus sangat tu. Saya bagus sembunyi kat atas supaya tak nampak. Saya sembunyi kat atas gitu. Sebab supaya tak nampak. Tapi alhamdulillah ada soalan tu kita jawab lah kan. Bagus. Soalan bagus. Alhamdulillah. Kenapa tak kata hiya? Okey, untuk menentukan pelaku dia sama ada hiya ataupun anta dengan tanda ta mudhari' ini kan. Adakah perlu kita merujuk kepada dia ataupun awak perempuan? Kalau awak perempuan ya. Kalau awak perempuan ta ni. Dia dekat sini kita kena mengikut ayat. Dia kena tengok ayat. Pemula tu. Kita tengok ayat. Kalau ayat ni kan kita kena buat macam ni. Sanuqri'uka fala tansa. Akan kami bacakan kepada engkau fala tansa. Maknanya supaya engkau tak lupa. Jadi kalau nak kembalikan ta ni kepada perempuan,
Tak boleh lah tu, tak seragam ayat tu. Jadi dia itu melalui dipanggil dalam prosesnya dipanggil siyak. Kalau ni kita baca tu kita tahu dia. Ke mana perginya. Ta tu. Kalau perempuan mesti selalu karaoke, Ustaz. Ya? Kalau kita nak jadikan dia perempuan mesti selalu karaoke. Jadi ki lah pula kan. Lepas tu kalau perempuan pula kita kena tambah banyak benda kat sini. Ya dengan nun ya kan. Jadi kebiasaannya ta di hujung tu laki lah. Tapi kadang-kadang tu jadi perempuan. Bila merujuk pada perempuan lah. Dan kita tu kena perhati dia punya pergerakan ayat dia tu. Dia melalui dipanggil siyak, diketahui melalui siyak. Konteks. Konteks. Diketahui melalui konteks sebutan itu. Apa nama ni, kemana kembalinya fa'il tu. Bukan hiya tetapi anta. Tansa fi'lun mudhari' wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu anta. Hiya tak boleh. Kalau hiya dia tengok ayat kat sini, dia punya siyak dia, konteks dia adalah untuk anta. Itu sebenarnya bergantung kepada anta. Anta. Dan kebanyakan dalam Quran ta anta lah tu. Ya, lelaki. Kalau nanti kebetulan kita jumpa yang untuk she tu, nanti kita tengok jumpa nanti kalau ada dalam ayatnya insya-Allah. Sanuqri'uka fala tansa, akan kami bacakan untuk engkau wahai Muhammad Al-Quran ini, maka fala tansa, maka engkau tidak lupa. Tak bolehlah kata she, dia perempuan tak boleh lupa kan, tak ada kaitan kat sini pun kan. Tidak ada kaitan dengan apa-apa yang boleh kita perempuankan, dia tak ada kat situ. Jadi tansa tu awak. Fasanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Illa ma syaa Allah. Kecuali apa yang sudah dikehendaki oleh Allah. Illa ma syaa, kecuali apa yang syaa. Fi'il apa tu syaa? Syaa itu fi'lun madi. Syaa. Baik. Fi'lun madi daripada shin huruf illah hamzah. Syaa. Ya sya'u. Fi'il mudhari'nya adalah ya sya'u. Syaa, mengkehendaki. Dia punya ni perkataan ni setuju selalu dah. Syaa ni dia datang daripada shin huruf illah dan hamzah. Cuba dapatkan dia punya dekat mana duduk itu. Shin, huruf illah dan hamzah. Shin 132. Duduk pada shin 32 ni, 132 ni duduknya sini. Sini duduknya. Oh ya, atas ni. Ni selalu keluar. Syaa. Ini duduknya. Syaa ni kat sinilah. Syaa. Ini pun syaa. Fi'il mudhari'nya apa? Fi'il mudhari'nya ya sya'u. Itu dia. Jadi kalau syaa ini fi'lun madhi. Wazan nombor dekat sini ramai orang keliru. Dia kata wazan nombor 4. Mana ada? Tak ada, bukan nombor 4 ni. Dia kata dia tengok wazan cari yang syaa. Oh, kata fi'il madhi. Okey, baik, fi'il madhi. Baik. Wazan nombor syaa ni wazan nombor. Dia kata wazan nombor 4 sebab ada alif. Syaa ni wazan nombor 4. Salah, bukan nombor 4 ni. Ini alif ni sebenarnya bukan alif imbuhan ni. Ini alif original ni. Alif original huruf illah ni menyamar sebagai alif ni. Ini adalah huruf illah. Ini adalah huruf illah. Huruf illah ni dia punya wazan dia bukan nombor 4, tapi wazan nombor 4 yang lain. Ini alif penambahan, ini alif imbuhan, dia ni alif original. Dia ni adalah wazan nombor 1. Di mana huruf ain ini adalah huruf illah yang menyamar sebagai alif itu. Jadi perkataannya adalah wazan dia adalah fa'ala. Kemudian dia jadi, kalau ni ikut original dia, sebab huruf ilahnya adalah
Ya kan? Asalnya adalah syaya'a pada nombor 1. Syaya'a. Akhirnya menjadi sya'a dengan ubah huruf ilah tu kepada alif, menyamakan dia pada alif. Asalnya syaya'a. Sya'a. Sya'a fi'il mudhari'nya Yasha'u. 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 Jadi gitu. Sepatutnya ya'u. Asalnya kan. Akhirnya dah menjadi sya'a yasha'u. Bermaksud mahu. Sya'a yasha'u. Jadi dia punya wazan dia fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Dia macam ni. Kalau sya'a tak apa, ni penting ni. Baik. Sya'a yasha'u, dia wazan dia fa'ala yaf'alu. Ni tempat ni tempat huruf ilah ni berada atas. Fa'ala yaf'alu. Macam juga nama. Yanamu. Sama juga. Nama yanamu, wazan dia adalah fa'ala yaf'alu. Gitu. Kalau qala, contoh, qala yaqulu, qala perkataan lain. Qala yaqulu. Wazannya apa? Wazannya fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu bagi depan. Kalau qala yaqulu ada waw tu kat situ, maknanya fa'ala yaf'ulu. Kalau sara yasiru, maknanya wazannya apa? Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Tak apalah tu, insya-Allah. Itu tanda kita macam mana kita nak wazankan perkataan yang ada huruf ilah. Perkataan huruf yang ada huruf ilah ni dia rumit sikit, kita nak tentukan dia wazan itu. Tapi insya-Allah ramai orang bertukar dengan dia kata sya'a ni wazan dia fa'ala. Tak. Kalau fa'ala, kalau ini huruf imbuhan, maka dia dah tak cukup korem dah, kan? Tak cukup korem dah, dua aja. Gitu je, insya-Allah. Nama, tak banyak perkataan tu, yang perkataan nama. Sya'a. Gitu je. Qala, sama juga. Sara. Yang tengah dia ada huruf ilah. Begitu cara dia. Wazan itu. Jadi dekat sini wazannya adalah sya'a ni wazan ialah fa'ala, di mana ain kalimat dia ni, ain ini adalah ada huruf ilah. Maka sekali lagi wazan ni adalah fa'ala sya'a fa'ala yaf'alu yasha'u. Itu dia. Alhamdulillah. Jelas insya-Allah. Illa an yasha Allah. Illa an, ini bukan yasha ni. Illa ma sya Allah. Baik, perkataan sya'a ni kita dah tahu dah, dia fi'il madhi, wazan nombor 1, selesai. Tetapi siapa fa'ilnya? Siapa fa'ilnya? Allah. Macam mana kita boleh kata Allahu jadi fa'il itu? Apa dalilnya? Dalilnya. Ini dia dhammah ni, dia punya marfu'-nya perkataan itu. Perkataan itu marfu', maka bila perkataan itu marfu', automatik kita kata dia fa'il. Jadi fa'ilnya siapa? Bukan mustatir. Bukan lagi mustatir kat sini. Fa'ilnya adalah Allahu, sebab ada ismul marfu' nama dia. Nama yang dimarfu'kan. Betul Allah tu. Kalau yang macam atas ni sabih ni tak ada mu kan, tak ada bu, tak ada mu, tak ada rabbu, tak ada. Maka dia tak boleh jadi fa'il. Yang boleh jadi fa'ilnya adalah kat sini Allahu, kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Bukan dia, oleh Allah. Fa'ilnya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya'lamu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', maksudnya ya'lamu kita jumpa banyak kali tu. Pada nombor 1, alima ya'lamu, dia mengetahui, al-jahra
Yang jelas. Wa ma yang jelas dan apa yang tersembunyi. Wa innahu ya'lamu fi'l mudhari'. Okey, siapa dia punya fa'il dia? Fa'ilnya siapa? Dia dhamir mustatir. Fa'ilnya adalah Dhamir mustatir. mesti kita sebut dhamir mustatir kat situ. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, taqdiruhu huwa. Taqdiruhu huwa. Kembali kepada huwa. Kita tak boleh kembali kepada Allah kat sini. Kita kena kembalikan kepada huwa. Lepas tu cerita yang kedua, kita kena tanya siapa huwa tu. Itu lain cerita. Yang pentingnya ya'lamu fi'lun mudhari'un wal fa'ilu dhamirun mustatir taqdiruhu huwa. Ya'lamu huwa. Jadi terjemahnya sesungguhnya dia mengetahui yang apa benda yang nampak nyata, wa ma yakhfa, dan benda yang bersembunyi. Benda yang nampak nyata dan benda yang sembunyi. Yakhfa ini fi'il apa ni? Yakhfa fi'il apa? Fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari'. Kata dasarnya adalah kha, fa dan huruf ilah. Jom sama kita cari insya-Allah perkataan ni, jangan terjumpa. Yakhfa ni apa maksudnya? Yakhfa 100. muka surat 100 ni yakhfa. 100. Muka surat 100. Khafaya. Yakhfa. Tersembunyi. Ini dia. Masya Allah, jumpa. Banyak juga. Jadi perkataan yakhfa ini kita kata dia adalah fi'il mudhari'. Okey, kalau fi'il mudhari', siapa fi'il madinya? Apa fi'il madinya? Fi'il madinya mana satu? Pilih. Ada 3 tu. Pilih mana yang mana yang sesuai. Ya. Khafiya yakhfa. Jadi fi'il mudhari'nya kat sini. Fi'il mudhari'nya yakhfa ni, tersembunyi. Yakhfa. Tengok tu? Yakhfa. Sebiji macam sebutan dia. Yakhfa. Maknanya dia fi'il mudhari' wazan nombor 1. Dia punya fi'il madhi dia kha fi ya fa la yakhfa yaf'alu. Sama dengan nasiya yansa. Itu dia. Yakhfa, tersembunyi. Yakhfa. Baik. Jadi khafi. Yang bawah ni akhfa ni, ini wazan nombor saja nak bilang wazan kita. Akhfa wazan nombor 2. Istaghfa tu wazan nombor 9. 9 ya. Istaghfa. Ya, tersembunyi. Sebab itulah kita panggil ikhfa hakiki. Ingat tak ikhfa hakiki? Tahu belajar tajwid. Ikhfa, perkataan ikhfa perkataan inilah. Ikhfa ni macam akhfa ni. Ikhfa hakiki ialah dia menyembunyikan bunyi, huruf itu dia bersembunyikan. Biasanya nun lah. Ya. Famai bukan faman. Ikhfa hakiki, nun mati berjumpa dengan Nun ada tanwin. jim ke sin ke kan, qaf ke kan, itu. Jadi dia punya ikhfa, dia panggil sembunyikan. Okey, baik. Wa ma yakhfa. Okey, yakhfa ni dah tahu dah fi'il mudhari' dia tu, wazan nombor 1. Siapa pelaku dia? Yakhfa. Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Taqdiruhu huwa. Taqdiruhu huwa. Huwa takdir kat sini. Jadi kat sini takdirnya huwa. Tapi in bracket kita huwa, takdirnya huwa. Tapi siapa huwa tu cerita nama lain. Cerita lain. Siapa huwa tu sebenarnya? Siapa yang apa namanya? Refer balik ke belakang. Refer kepada siapa huwa tu? Cuba teka. Allah. Bukan Allah tu. Dia mengetahui yang nyata dan apa yang tersembunyi. Ya, siapa huwa tu? Dan apa yang tersembunyi? Jadi pelaku dia, fa'il dia lah dhamir mustatir taqdiruhu huwa dia. Tapi siapa dia tu? Dan apa ni? Apa yang ni?
Apa yang ni? Dan apa yang tersembunyi. Jadi di dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Okey, siapa huwa tu? Siapa huwa tu? Ma. Kalau yang kat sini yang alamu ni dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Siapa huwa tu? Allah kan? Yang ni yakhfa dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Siapa huwa tu? Mama. Ma. Ma tu. Oh, rupanya ma apa boleh? Ha? Dia mesti bukan selepas ke? Tapi kenapa dia sebelum, Ustaz? Dia sebelum lah. Sebelum. Sebab kalau dah selepas tu, dia jadi fa'il automatik lah. Dia jadi fa'il straight lah fa'il. Straight lah. Maknanya tak perlu sebut mustatir lah. Sekarang ni kita kata tu, yakhfa ni adalah dhamir mustatir taqdiruhu huwa kan? Huwa. Dah habis cerita kan? Huwa. Cuma soalan kita siapa huwa tu? Huwa ni adalah ma. Apa yang tersembunyi? Yang tersembunyi siapa? Apa tu lah. Apa-apa je lah. Apa-apa yang tersembunyi. Apa-apa yang tersembunyi. Siapa pelaku bagi yakhfa tu? Jadi waw kat sini bukan waw ataf, Ustaz. Wa ataf. Maktuf dia ma. Ma. Oh. Maksudnya ma. Sebab kita ma ni dalam bahasa Arab ni dia sama dengan man. Ma ni dia ada banyak makna ma kan. Ma ni maksudnya apa? Kalau tanya mas muka ma tu apa? Ma istifham. Ma juga maksudnya allazi, ma mausul, ma allazi. Ini ma allazi, ma mausul. Maknanya dia mengetahui apa yang nyata dan apa-apa aja yang apa-apa saja, apa-apa benda sahaja yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi tu? Huwa, dia. Apalah. Siapa dia tu? Apa-apa aja. Apa-apa saja. Apa-apa saja tu. Oh, gitu. Itu menarik lah. Ini memang menarik ayat ni. Ya, sebab Menarik ya. Apa-apa aja yang tersembunyi. Apa-apa saja. Yang namu tu, Ustaz. Kalau dia atau maktuf dia yang namu tu bukan dia. Ma tu dia punya dia refer tu balik. Kalau kita kata dhamir mustatir taqdir huwa tu balik Allah tersembunyi pula. Mana ada Allah bersembunyi kat sini? Betul. Betul. Nampak tu? Ma itu adalah ma maksud. Betul. Takkan Allah tersembunyi. Selain daripada nama biasa yang boleh jadi fa'il, yang boleh jadi fa'il selain daripada nama biasa macam Allah, nama biasa. Ismul jalalah boleh jadi fa'il. Yang boleh jadi fa'il juga ialah ma. Ma boleh jadi fa'il. Ma boleh jadi fa'il. Tapi syaratnya ma tu mesti makna mausul. Apa maksud makna mausul? Makna allazi. Makna allazi. Contohnya kan? Saya ambil tu yang bawah ni tak apalah, kita langkah sikit. Kita bermasa dah habis. Saya zakkaru man yakhsha. Okey. Saya akan mengambil ingatan. Maknanya yang akan saya zakkaru. Ya zakkaru maknanya mengambil ingatan. Ambil ingatan. Orang yang maknanya engkau dekat sini maknanya kau berilah zakir. Zakir ni maksudnya ini fi'il amar ni, zakir. Engkau berilah ingatan. Berilah ingatan. Sesungguhnya ingatan itu memberi manfaat. Orang yang takut kepada Tuhan akan ambil ingatan. Kalau kita bagi ingatan, orang yang takut kepada Tuhan akan ambil ingatan. Tak apalah kita itu kemudian insya-Allah saya langkah sikit ni sebab saya nak lupa yang ni. Explain sikit. Saya zakkaru ini ni fi'il mudhari' kan? Yes. Tak apalah kita pergi fi'il mudhari'. Dia ni adalah fi'il mudhari' izzakkara. Daripada perkataan tazakkara tapi dia ta masuk alam. Ni adalah daripada zakara. Lepas tu tazakkara. Kalau tazakkara tu ta tu masuk dalam za. Jadi zakkara. Tak apa nanti kita gojok kemudian nanti ya. Gojok kata dasar zakara wazan nombor 8 tazakkara. Sebab wazan nombor 8 tu dia ada dua cara sebut kat situ. Tazakkara ataupun izzakara. Dia masukkan ta tu dalam zal tu. Tak apa. Ini kes yang tak banyak berlaku. Jarang berlaku. Itu je. Tazakkara. Jadi tak apalah tu. Saya zakkaru akan ambil ingatan. Siapa yang ambil ingatan tu? Man huwal fa'il? Fi'lun mudhari'. Tayyib. Yazakkaru fi'lun mudhari'. Saya zakkaru fi'lun mudhari'. Aina al-fa'il? Al-fa'il. Dia bukan dhamir mustatir tu, tapi ada depannya. Man. Man ni saja. Man ni fa'il. Man saja. Man yang bermaksud orang yang mausul. Orang yang mausul akan mengambil dia akan mengambil peringatan
peringatan yang kita beri itu akan diambil sebagai pengajaran oleh siapa? Diambil pengajaran oleh orang yang takut. yakhsha, takut. Yakhsha fi'il mudhari' juga. Maka yazakkaru tu fi'il mudhari'. Fa'il dia adalah Man. siapa? Akan mengambil siapa yang ia bermaksud orang yang. Man ni maksudnya orang yang. Ini siapa exception lah tu yang Ustaz punya ruling tadi yang fa'il tadi kan. Ni fa'il zahir, fa'il yang apa nama? Mustatir. Marfu dia marfu. Dan yang mustatir, tapi ni man tak ada. Man dia masuk dalam zahir. Zahir Dia masuk zahir. Dia masuk dia sama dengan kata-kata Allah sama juga, tapi dia dalam bentuk mausul. Dalam bentuk isim mausul. Ma ataupun man. Yang bermaksud apa-apa. Jadi yang ni man ni siapa-siapa saja. Siapa-siapa saja. Tetapi dia bukan jadi maf'ul bih lah kat sini Ustaz bukan jadi fa'il ni. Jadi fa'il betul fa'il ni. Betul isim mausul. Sebab tu orang terjemahkan orang yang takut pada Tuhan tu akan mengambil peringatan orang yang takut. Orang yang takut akan ambil peringatan. Jadi orang ni lah yang akan jadi fa'il. Tetapi orang kata, mana tak ada marfu'nya? Kalau Allah ni ada tak ada marfu'. Kan? Man tak ada marfu'. Kenapa tak kata mani pula ni? Mabni. Sebab gini, sebab man ke ma ke, dia adalah isim mausul yang dikira mabni. Dia tidak ada tak nampak dia punya marfu' dia, tak nampak. Sembunyi marfu' dia. Marfu' dia hidden kat situ lah, mabni kat situ. Tak boleh. Tapi itulah Ustaz, kalau yang man ni dia maknanya lepas fi'il, lepas tu ada isim yang man tu adalah isim kan Ustaz, isim mausul kan. Tapi yang atas tadi wa ma yakhfa tu, ma tu sebelum tu yang macam confused. Apa dah kalau ma dia sebelum, maknanya yakhfa ni daripada isim fi'il mudhari'. Fa'il dia dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Ya. Huwa. Tapi huwa. Siapa huwa tu? Ma. Siapa yang bersembunyi tu? Ma lah. Bukan Allah bersembunyi. Kata Allah bersembunyi tu, Tuhan bersembunyi pula kita. Lain pula ceritanya. Bukan. Ma tu yakhfa. Cuma kita yang ini dia duduk depan ni kan. Dia duduk depan. Maka yakhfa ni kita kata fa'il ni dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Siapa huwa tu? Ma. Yang ni pula nampak tu depan ni. Alhamdulillah, tak payahlah kita sebut dhamir mustatir, kita akan sebut man fa'il. Manakala yakhsha pula ni, macam mana nak i'rab dia? Fi'il mudhari'. Yes. Tapi dekat sini yakhsha ni kita kena sebut fi'il mudhari' wal fa'il dhamir mustatir. Dekat sini. Dia sama dengan yakhfa tadi, sama dengan yakhfa ni. Yakhsha fi'il mudhari' wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Siapa huwa tu? Siapa huwa tu man. Sama dengan atas ni juga. Itu cerita dia. Rumit juga tapi lama-lama kita dapat sendiri. Fahamlah. Insya-Allah. Dia proses dia ginilah proses dia. Jadi saya masa sebelum belajar bahasa Arab tu rasa macam mustahil aku nak cakap Arab macam ni keadaan ni susahnya. Jadi macam susah tak nak faham kan. Takkan kita satu ayat setiap perkataan nak kena macam tu. Lama kelamaan dia akan jadi automatik je. Kebiasaan. Macam kita mula-mula bawa kereta nak masuk gear 1 gear 2 tu tengok gear dulu. Duk bilang gear 1 2 3 duk hafal gear tu. Manual Ustaz. Lepas tu lama-lama ni kita masuk tanpa sedar lah. Itulah ceritanya, senang je. InsyaAllah jangan risaulah. Sekarang kita buat ni sebab kita nak tunjuk sesuatu yang nampak jelas. Ikrar Ustaz. Izan syukran jazilan. Maknanya ayat-ayat ni banyak yang tak ada maf'ul bih, dia memang perkataan yang lazim dia lah maksudnya. Kat sini lazim lah, kat sini banyak lazim lah. Ya'lamu. Ayat ni ada maf'ul bih ni. Ya'lamu jahra jadi maf'ul bih. Ya. Ini ya'lamul jahra ni, fi'lun wa fa'il wa maf'ulun bih. Maf'ulun bih tu kita belum belajar lagi. Nanti ada orang lain nanti terganggu. Dia maf'ulun bih tu kita akan masuk dalam bab i'rab insya-Allah dalam pelajaran yang beberapa pelajaran lagi kita akan masuk i'rab insya-Allah cuma kita belajar kat sini ialah fi'lun mudhari' wal fa'il dhamir mustatir jahra ni ini dia punya yang kenanya maf'ulun bih. Tapi itu kemudian insya-Allah Kemudian kita akan belajar biiznillahi ta'ala wa ilal liqa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ataupun ada soalan tanya? Ada tak soalan tanya?
Saya tanya untuk yang sya'a tu kan, dia punya kata dasar tu ya tu daripada mana kita nak tahu tu? Sebab tu fi'il mudhari' dia yasha'u juga, alif juga. Gini, untuk kita mengetahui dia punya huruf elah tu kan apa kan? Huruf elah dia adalah kita kena buat ya, atau waw je Ustaz. Waw ataupun ya, gitu. Sebut gitu je. Shin huruf elah, hamzah. Kita kena sebut kat dia huruf elah tu. Sebab kita tak pasti huruf elah tu siapa. Sebab ia menyamar sebagai alif. Kita pergi pada kamus kita pergi cari shin huruf elah. Huruf elah tu ialah waw ataupun ya kan? Dia akan ada satu je. Shin ya. Itulah shin ya. Maknanya huruf elah tu adalah waw ya. Okey, baik. Lepas tu yang kedua, sama ada nak kata sya'a yashi'u ke sya'a yasha'u, itu kita kena rujuk kepada kamus ataupun kita selalu dengar dalam Quran kan, illa an yasha Allah, yasha kan, jadi yasha lah. Dia kalau sya'a yasha'u, di wazan dia fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Gitu. Jelas insya-Allah. Dia kena merujuk kepada perkamusan juga. Perkamus. Tak, dia kamus tu nombor 2. Yang pertama sebenarnya kita selalu dengar. Sya'a yasha'u. Illa an yasha Allah. Yu'til mulka man yasha'. Yasha. Yu'ti mulka man yasha'u. Yu'ti mulka man yasha'u. Yasha'u. Jadi fi'il madhinya sya'a. Fi'il mudhari'nya yasha'u. Macam nama yanam. Bismikallahumma apa nama ni? Anamu. Itu ahya wa amu. Bukan yanamu. Yanamu tidur. Nama yanamu. Sya'a yasha'u. Untuk wazan nombor 1, kita mesti rujuk pada kamus. Sebab dia tidak ada satu kaedah untuk menentukan fi'il mudhari'. Merujuk pada kamus ataupun kita selalu dengar. Itu cara dia. InsyaAllah kita jawab soalan tu insyaAllah. Ada satu soalan lagi. Sila. Sila je. Terputus ya. Okey, minta maaf. Terputus lagi kita. Boleh ya, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Ila liqa, insyaAllah. Ila liqa ya jemaah. Ila liqa. Terima kasih Ustaz. Kita jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.